Hai semua, hai, bersama Lavrentia dan Alena. Dan hari ini, inilah kuku kita. Dah tumbuh sikit ya, 1,5 bulan, dah mula melengkung. Ada masalah seperti ini pada setengah pelanggan. Kuku mereka sangat kering, sehingga sangat melengkung ke dalam. Tapi secara keseluruhan, untuk pemakaian selama 1,5 bulan, saya rasa semuanya berjalan dengan cukup baik. Jadi, mari kita ambil mata gerudi dengan segera. Saya ambil yang bertanda biru dan dengan sisi lurus. Mesin pemegangnya saya guna Dr. Alex untuk sesiapa yang bertanya. Dan, oh ya, saya ada berita menarik untuk anda. Sebab Dr. Alex ada program rakan kongsi yang hebat. Kalau anda berminat, tulis kepada saya di ruangan komen. Saya akan bantu anda dengan pautan. Secara ringkasnya, anda boleh cadangkan mesin-mesin seperti ini dan juga jana pendapatan melalui pautan sendiri. Saya rasa ini memang hebat. Dan anda boleh lihat, ia berfungsi sekarang juga. Saya bekerja pada 19,000 putaran dan memang mudah untuk menanggalkan salutan keras. Untuk tumit juga ia sangat sesuai. Tapi di sini kita sudah hampir selesai dengan proses penanggalan. Tinggal sedikit lagi untuk kemaskan kuku dengan pengikir dan sediakan. Saya juga ingin beri sedikit perhatian kepada kuku yang sangat melengkung. Beginilah rupa jari telunjuk selepas penanggalan. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana penanggalan pada jari manis akan kelihatan. Dan dari luar, semuanya nampak sangat baik. Ia kata tiada apa-apa yang menunjukkan masalah. Tetapi apabila kita mula menanggalkannya, kita akan dapati terdapat bahagian yang terangkat dengan ketara. Tepat di bahagian tepi itu, di mana kita pernah ada lengkungan, kuku. Biasalah, perkara ini memang berlaku. Secara keseluruhan, saya ingin katakan bahawa ini lebih kurang adalah perkara biasa. Tetapi di sini ada sedikit pembetulan dan catatan mengenai kuku itu sendiri. Kuku ini secara semula jadi sangat nipis, sangat fleksibel, lembab, plat kuku yang lembab. Tetapi walaupun begitu, apabila kuku itu tumbuh sendiri, ia menjadi sangat kering dan rapuh, dan kita dapat lihat hasil yang kurang menyenangkan seperti ini. Tetapi ia mudah untuk diperbaiki, hanya dengan menggunakan gel biasa, poligel atau acuan atas. Mana-mana yang lebih mudah untuk anda. Saya sekarang mula melakukan manikur itu sendiri. Saya ambil penolak kutikula P06 dari Nippon Nippers. Ini adalah penolak kutikula klasik dengan bentuk anatomi yang sangat selesa. Dan seterusnya, saya akan menyediakan kuku dengan menggunakan pengikir, seperti biasa dengan asas berbuih. Pengikir ini mempunyai 180 grit. Bentuknya kalau tak silap saya dipanggil perahu atau pisang. Tolong beritahu di ruangan komen sebab saya selalu keliru dengan nama ini. Ini talkom saya. Talkom ini dah jadi macam azimat saya sebab ia masih ada sejak festival dulu. Saya nak mula mengikir. Nampak tak? Di sini masih ada plekat. Sebab bila saya buat persembahan, saya akan tutup jenama supaya penonton tak terganggu dengan jenama supaya fokus pada teknik. Jadi biasanya ditutup dan plekat itu pun tertinggal. Dan bekas ini memang dah jadi kegemaran saya. Sejujurnya saya selalu tambah talkom dalamnya. Ia dah lama tapi entah kenapa saya sangat suka bekas ni. Sementara saya bercerita tentang talkom, saya dah pun siapkan persediaan kuku dengan mata gerudi, tinggal potong saja lagi. Untuk itu saya akan guna gunting hujung melengkung. Ini model S04J. Ia mudah untuk digunakan. Di Falbers, di Zonde atau secara umum di internet kalau anda cari Nippon Nippers. Seperti yang anda lihat, gunting ini tajam. Saya belum asah lagi sejak beli. Saya dah guna lebih kurang sebulan, mungkin 2 atau 3 bulan, khususnya untuk batch ini. Dan baki, bahagian yang sangat kecil selepas dipotong, saya sentiasa kemaskan dengan penggilap. Dan kebelakangan ini, saya lebih suka gunakan yang silikon karbida ini. Sebenarnya, ia bagus untuk mata berbola dan juga yang ini. Sebenarnya, ini cuma soal kebiasaan saja. Saya rasa saya cuma mahukan sedikit kelainan. Seterusnya, saya semburkan antiseptik, periksa kebersihan dan kita boleh mula sediakan kuku untuk disapu. Gel kita kali ini berwarna ungu muda seperti yang anda mungkin sudah teka. Saya pasti akan sapukan primer. Dan seterusnya, saya gunakan asas getah. Dalam kes ini juga sama. Asas klasik sangat popular mungkin. Kalau malas, entahlah, saya tak pernah nampak asas ini. Ia sesuai digunakan sebagai lapisan bawah untuk apa sahaja. Secara keseluruhan, produk ini benar-benar serbaguna. Saya sapukan dalam lapisan sederhana nipis, maksudnya tanpa meratakan, tiada titisan. Saya keringkan selama 60 saat. Saya menilai tahap kerosakan. Dan sekarang kita akan bekerja dengan teknik bahagian tepi. Untuk itu, ambil gel pada berus halus seperti ini, pastikan seluruh berus disaluti gel. Kemudian, hanya letakkan satu garisan di tepi. Pada masa ini, anda mesti melihat plat kuku dari atas. Sebab tugas kita adalah untuk membina semula bahagian selari yang kurang. Dan anda hanya boleh nampak bahagian itu jika melihat dari atas. Bukan dari sisi, tetapi pastikan anda melihat betul-betul dari atas. Saya rasa saya sudah sebut perkataan dari atas cukup banyak kali, supaya anda benar-benar faham. Ingat, supaya ia jelas. Cara ini sangat mudah. Beginilah cara kita membentuk bahagian tepi. Dengan cara ini, kita membina dinding. Selain itu, kita juga sedikit menaikkan kuku yang hujungnya melengkung ke bawah. Secara keseluruhan, ia serba boleh, mudah, cepat, dan sangat ringkas. Dan langsung tidak memerlukan sebarang kemahiran. Saya tahu, pasti akan ada yang komen, "Alah, lebih mudah guna bentuk atas."
Ya, memang boleh guna bentuk atas. Tapi untuk mereka yang tak pandai guna bentuk atas, cara ini mungkin lebih mudah dan cepat. Dan kalau guna gel yang memang mudah, selesa dan cepat diratakan, memang langsung takkan ada masalah untuk anda. Pada pendapat saya, warna ini memang sangat cantik, sangat menarik dan menyenangkan. Dan sebagai makluman awal, saya nak beritahu yang kita akan buat rekaan dan kita rancang nak buat bunga daisy. Apa salahnya? Sekarang dah bulan Ogos, tapi kita masih belum lukis bunga daisy pun lagi. Gel, by the way, saya tekan pada masa ia mula rasa suam. Maksudnya, bila pelanggan kata dia rasa panas dalam lampu, masa itulah sesuai untuk tekan. Beginilah hasil kerja kita. Sekarang kita gunakan penyah minyak untuk buang lapisan melekit. Ini memang wajib dilakukan. Saya sentiasa buang lapisan melekit daripada gel kerana saya akan melakukan penyikiran selepas ini. Sekarang sila beri perhatian, saya tunjukkan bagaimana saya letakkan penyikir pada garisan selari untuk meratakan dinding kuku. Saya ratakan dahulu dinding kiri atau kanan, bergantung dari sudut mana anda lihat. Dari sudut saya, ia adalah kanan. Dari sudut pelanggan, mungkin lebih kepada kiri. Seterusnya, saya letakkan penyikir secara selari di sebelah satu lagi juga. Yang penting, pastikan ia tidak longgar atau bergerak. Dan kita akan dapat dua dinding yang rata. Lihat, sila lihat. Kuku yang cantik dan ramping telah terbentuk. Seterusnya, kita perlu sesuaikan panjang di hujung bebas. Mungkin perlu diperbetulkan sedikit. Jika anda ada tinggalkan lebihan, saya pun ada tinggalkan sedikit. Kita juga ratakan bahagian atas untuk menghilangkan bonggol berlebihan pada kuku yang mungkin terbentuk semasa meletakkan gel. Tapi kita tetap perlu cuba untuk tidak membentuk bonggol itu. Ia tidak diperlukan. Sekarang ini memang sudah tidak trend. Inilah hasilnya, tapi masih ada bahan di hujung kuku. Jadi, kita ambil mata gerudi. Dalam kes saya masih gunakan yang sama seperti yang saya gunakan untuk menanggalkan tadi. Saya mula-mula gariskan hujung kuku, kemudian buang lebihan dari dalam. Jika perlu, saya kemaskan lagi dengan mata gerudi karbida kecil. Selepas itu, kita teruskan dengan reka bentuk. Saya janji nak buat bunga chamomile, jadi ambil gambar dua warna ini. Warna 068, ini memang sangat cantik, kuning yang sangat lembut, hangat dan ceria seperti cahaya matahari. Ambil warna putih dan gunakan sedikit sahaja supaya ia kelihatan separuh sinar. Saya mahu sapuan yang tidak kemas dan tekstur bulu berus itu kelihatan. Dan dengan cara begini, dari tengah atau ke tengah atau ke arah tengah, ikut mana yang lebih mudah untuk anda, kita lukis kelopak bunga. Saya tidak berusaha untuk menjadikannya rata atau terlalu semula jadi. Tugas saya adalah untuk menghasilkan lukisan yang kelihatan santai dan ringkas, yang dilukis dengan sangat cepat dan mudah, tetapi nampak sangat romantik. Pada kuku yang berbeza, saya akan melukis bunga daisy dengan saiz yang berbeza-beza. Ada yang kecil, ada yang besar. Di sini, pada jari manis seperti yang anda lihat, dan juga pada jari kelingking. Saya buang beberapa kelopak kerana saya rasa dengan cara itu, rekaan ini akan kelihatan lebih ringan dan lebih semula jadi. Setiap warna dikeringkan secara berasingan, putih dan kuning, dan selepas itu barulah kita boleh sapukan lapisan atas. Di sini saya gunakan top tahan lasak daripada Emin dengan brus lut sinar yang juga mudah dan cepat untuk disapu. Saya pun tak tahu apa yang perlu dikomen di sini. Begini, 1, 2, 3 dan semuanya sudah siap sepenuhnya. Saya tidak ratakan kuku dengan top, hanya sapu dalam lapisan yang sesuai. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu nipis. Memang normal sahaja. Dan di akhir sekali, saya buat sesuatu yang ramai orang tak tunjuk. Saya ubah bentuk kuku dari segi empat kepada segi empat lembut yang biasa, yang selesa untuk dipakai supaya tak mencederakan sesiapa di mana-mana. Beginilah rupa kuku tajam di jari manis dan begini pula rupa bentuk soft square di jari telunjuk. Tulis di ruangan komen, siapa lagi yang buat macam ini untuk pelanggan mereka. Mula-mula bentuk kuku jadi segi empat. Lepas tu semua mula lembutkan bucu itu. Sebab bila dia sentuh, dia kata, alamak, macam mana saya nak jalan dengan kuku macam ni? Saya kan ada anak-anak, suami-suami dan sebagainya. Jadi kuku segi empat kita dah jadi bentuk lembut. Kuku tu sekarang betul-betul sesuai untuk pelanggan. Sangat lembut, romantik dan ringan. Memang sesuai untuk ujung musim panas. Itu saja dari saya. Terima kasih dan jumpa lagi.